Salam Malaysia Madani，大家好，欢迎收看 Nabalu News 新闻，我叫 Beverly Anastasia Lim。Kerjasama politik dan perkongsian kuasa boleh dilaksanakan tanpa perlu menunggu sehingga pilihan raya negeri akan datang. I did not talk as APCO Adun. I talk as representing Pakatan Harapan. And I'm being realistic in being practical. Without PH, without the support of the 7 assemblymen from PH, there is no way the current government is being established. So I repeat back to them. Dalam masa yang sama, semua jawatan ketua adat telah pun dimaklumkan penamatannya, yaitu pemegang-pemegangnya daripada ketua daerah, ketua anak negeri, wakil ketua anak negeri, dan ketua-ketua kampung sudah tamat tempoh perlantikannya. Dan tidak perlu tunggu sampai selesai pilihan raya. Bila ada kekosongan, that's the right time for the Chief Minister in his cabinet to engage in discuss with us, including from Pakatan Harapan, bagaimana perkongsian kuasa ini boleh dilaksanakan. Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO, Datuk Iwan Benedict berkata, perkongsian kuasa boleh dilaksanakan seperti mana yang telah beliau lakukan di Kedamaian. If it can be done in Kedamaian, why can it be done, implemented in ada kawasan? Jadi saya pikir ini telah sampai kepada makluman yang berhormat Perdana Menteri. Minggu lepas saya telah mengadakan pertemuan dengan yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah, antara lainnya untuk membincangkan tentang perkara ini. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan Ahli Parlimen Penampang berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas Majlis Penyerahan Insentif Pelajar Cemerlang SPM dan STPM tahun 2022 di Dewan Sekolah Menengah St. Michael Penampang pada Rabu. Katanya lagi, Ketua Menteri Datuk Seri Haji G. Haji Noor akan mengadakan perjumpaan dengan semua ahli Parlimen PH di Kuala Lumpur pada Khamis dan sudah tentu ini akan menjadi satu agenda. Pada saya, dengan kita mengambil kira realistik dan praktikalitinya, dengan kekosongan yang akan berlaku pada hujung tahun ini untuk jawatan ketua adat tersebut, wajar untuk satu komila di mana semua parti yang menyokong Ketua Menteri dan Kerajaan Negeri Sabah ini harus ada tempatnya. Ini akan menjadi ujian pertama kepada kerjasama yang telah dinyatakan dalam pelbagai convention. Ketua Menteri dan pimpinan JRS mengatakan perlu sokongan Pakatan Harapan dalam pilihan raya yang sama akan datang. Jadi kenapa kerjasama itu tidak harus bermula pada masa ini di mana ada kekosongan dalam pengisian jawatan kota. I report back to them, kalau mereka tak perlukan saya dan Pakatan Harapan, then it's up to them. Tetapi we are sincere, kalau kita boleh kekalkan pimpinan Ketua Menteri dalam kerajaan ini, maka itu harus ada nilainya. Nilainya dalam bentuk perkongsian politik seperti mana yang dihasratkan oleh semua pihak. Iwan berkata bentuk perkongsian politik seperti yang dihasratkan oleh semua pihak telah dibincangkan semasa menubuhkan kerajaan bersama sebelum ini. Dan telah dibincangkan semasa kita menubuhkan kerajaan bersama ini. Ini bukan kerajaan JRS, ini kerajaan bersama JRS dan PH. Dan perlu diterjemahkan daripada peringkat kabinet terus di lapangan, di akar rumput. Ini pendirian APCO dan saya percaya ini juga menjadi pendirian Pakatan Harapan Sabah yang tanpanya tidak akan ada kerajaan hari ini. SME Bank akan terus melaksanakan mandatnya menerusi peruntukan 1.7 bilion ringgit dalam Belanjawan 2024. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Iwan Benedict berkata, peruntukan itu akan digunakan untuk inisiatif baru dan sedia ada yang terdiri daripada kemudahan pembiayaan dan program pembangunan kapasiti. Iwan berkata, kerajaan mengharapkan dana khusus ini digunakan dengan cekap bagi mewujudkan impak perubahan yang ketara kepada lanskap perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS.
Oleh itu, Kementerian menggesa semua agensi berkaitan untuk bekerjasama bagi memudahkan akses kepada pembiayaan dan program pembangunan keupayaan bagi PMKS layak yang memenuhi kriteria program. Dalam pada itu, Presiden Kumpulan merangkap Ketua Pegawai Eksekutif SME Bank, Datuk Wira Dr. Arya Putra Ismail berkata, SME Bank mengalu-alukan Belanjawan 2024 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini yang akan membolehkan pihaknya mengukuhkan fokus untuk menyalurkan dana kepada usahawan PMKS yang layak. Katanya, SME Bank telah mengenal pasti 3 aspirasi iaitu transformasi teknologi industri 4WRD, pemerkasaan PMKS dalam industri halal dan pengembangan ekspor serantau. Aspirasi ini selaras dengan Pelan Induk Perindustrian Baru 2030 yang bertujuan membangunkan kapasiti perindustrian Malaysia agar lebih berdaya tahan untuk jangka panjang dan mencapai pertumbuhan yang mampan. SME Bank akan menawarkan penyelesaian pembiayaan untuk modal kerja dan pemerolehan aset kepada PMKS yang ingin mengadaptasi transformasi teknologi di bawah industri 4WRD, katanya. Menurutnya, inisiatif itu termasuk program pembinaan kapasiti yang tertumpu pada memanfaatkan kecerdasan buatan AI untuk meningkatkan kualiti khidmat pelanggan, usaha pemasaran dan jualan serta memacu pertumbuhan secara strategik dengan pendekatan khusus kepada PMKS. Katanya, ia akan dicapai melalui peruntukan di bawah SME Technology Transformation Fund sebanyak RM400 juta dan dana pemantapan otomasi sebanyak RM50 juta. Perdana Menteri juga mengumumkan semula 5 pembiayaan sedia ada SME Bank untuk membolehkan pihak bank terus memenuhi keperluan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Ini termasuk dana SME Recapitalization sebanyak RM500 juta, dana pemangkin ekosistem Industrial Building System IBS sebanyak RM70 juta, tabung khas pelancongan RM60 juta, dana pemantapan otomasi RM50 juta dan skim pembiayaan perusahaan sosial RM15 juta. Belanjawan 2024 menyaksikan kerajaan memperuntukkan sejumlah RM44 bilion dalam bentuk pembiayaan, grant dan program pembangunan kapasiti khususnya untuk pemerkasaan PMKS. Usahawan yang berminat dengan kemudahan pembiayaan dan program pembangunan, usahawan boleh menghubungi pusat panggilan pelanggan SME Bank di talian 03-2603-7700 atau layari laman web rasmi di www.smebank.com.my. Bank Rakyat mencatat sejarah meterai memorandum persefahaman dengan PT MNC Capital Indonesia di Jakarta. Bank Rakyat, satu daripada agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia, melakarkan kejayaan dalam sektor perbankan serantau menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU dengan PT MNC Capital Indonesia. Majlis menandatangani MOU antara Bank Rakyat dengan PT MNC Capital Indonesia itu disaksikan oleh Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict di Jakarta, Indonesia pada Sabtu. MOU itu ditandatangani oleh Ketua Pegawai Eksekutif Bank Rakyat Datuk Dr. Muhammad Hanis Osman dan Direktur Utama PT MNC Capital Indonesia Yudi Hamka. Majlis disaksikan oleh Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Teten Masduki, Pemangku Pengerusi Bank Rakyat, Datuk Muhammad Irwan Muhammad Mubarak dan Pengerusi Eksekutif Kumpulan MNC, Haritano Sodipjo. Ketika berucap pada majlis itu, Iwan berharap kerjasama berkenaan mengeratkan lagi hubungan dua hala yang sedia terjalin antara Malaysia dan Indonesia. Iwan berkata pemeteraian MOU antara Bank Rakyat dengan PT MNC Capital Indonesia amat signifikan dalam membantu memacu pembangunan ekonomi serantau.
MOU ini menyediakan kemudahan pembiayaan patuh syariah serta produk dan perkhidmatan perbankan yang inklusif kepada pekerja migran Indonesia PMI iaitu warga Indonesia yang akan bekerja di Malaysia. Kolaborasi ini secara tidak langsung mampu memberi impak yang positif termasuk bagi membantu memastikan kemasukan pekerja migran Indonesia adalah secara sah ke Malaysia mengikut lunas undang-undang kedua-dua negara. Seterusnya keterjaminan keselamatan dan perlindungan hak-hak pekerja migran Indonesia dari segi perkhidmatan perbankan semasa bekerja di Malaysia. Dan seterusnya penambahan bekalan PMI khususnya dalam sektor pembinaan yang mana dijangka dapat membantu pertumbuhan ekonomi di Malaysia dan seterusnya mengukuhkan lagi hubungan bilateral di antara kedua-dua negara. Katanya Bank Rakyat akan menawarkan perkhidmatan perbankan yang terbaik serta bersesuaian dengan situasi semasa dan keperluan kewangan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Dan saya percaya Bank Rakyat pastinya akan menawarkan perkhidmatan perbankan yang terbaik serta bersesuaian dengan situasi semasa dan keperluan kewangan Malaysia. Kami memberikan fasilitas perbankan, misalnya pinjaman yang nanti bisa dicicil pada saat mereka sudah sampai di Malaysia bekerja. Nanti bank pelaksananya itu Bank Rakyat yang bekerjasama dengan MNC Bank di Indonesia. Tadi Pak Heri juga mengatakan bahwa banyak remittasi yang masih dilaksanakan antara lainnya secara manual, dan dengan kerjasama ini Bank Rakyat juga mempunyai sistem perbankan digital tersendiri dengan kerjasama MC Group dengan MNC Bank. Sudah semestinya pendigitalan itu akan menjadi komponen utama kepada kerjasama ini untuk dijayakan. Katanya lagi, kolaborasi strategik antara dua negara jiran itu amat bertepatan dengan agenda di peringkat ASEAN menerusi konsep Malaysia Madani yang digagaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Khususnya dalam menjalinkan pengaturan strategik, memudah cara pergerakan modal insan dan menyokong pengembangan syarikat Malaysia untuk menembusi pasaran serantau. Di samping itu, katanya langkah ini juga dilihat selari dengan soranan Perdana Menteri ketika menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-43 baru-baru ini, di mana Perdana Menteri menyuruh agar integrasi ekonomi antara negara serantau perlu diperhebatkan lagi ke arah penghasilan pelan ekonomi yang lebih cergas, inklusif, mampan dan berdaya tahan. Perjanjian persepahaman strategik yang lebih hebat perlu dilaksanakan bagi mengembangkan integrasi pasaran dan memudah cara pergerakan barangan, kapital, tenaga kerja berkemahiran tinggi, serta perkongsian teknologi dengan negara-negara ASEAN yang mana saya lihat sejajar dengan kerjasama MOU yang kita akan saksikan pada hari ini. Turut hadir Duta Besar Malaysia ke Indonesia, Datuk Syed Muhammad Hasrin Tengku Husin. 146 pelajar cemerlang SPM dan STPM 2022 dari 4 sekolah di Penampang menerima bantuan insentif kecemerlangan Yayasan Bank Rakyat. Seramai 140 pelajar cemerlang Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM tahun 2022 dari 4 buah sekolah di Penampang menerima bantuan insentif kecemerlangan daripada Yayasan Bank Rakyat berjumlah RM61,500. Kesemua pelajar cemerlang itu adalah daripada Sekolah Menengah St. Michael Penampang, SMK Bahang, SMK Limbanak dan SMK Datuk Peter Mojuntin. Majlis penyampaian bantuan insentif itu disempurnakan oleh Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi merangkap Ahli Parlimen Penampang, Datuk Iwan Benedict di Dewan Sekolah Menengah St. Michael Penampang pada Rabu. Bagi pihak penerima, keluarga dan juga sekolah-sekolah, saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Bank Rakyat di atas sumbangan besar mereka ini, dan saya juga berharap agar insentif ini boleh menjadi inspirasi kepada pelajar-pelajar yang sedang
belajar di sekolah-sekolah menengah di seluruh negara, khususnya di Penampang ini, untuk turut sama mencetuskan kecemerlangan. Iwan berharap majlis seumpama itu dapat diteruskan pada tahun hadapan sebagai penghargaan dan pembakar semangat kepada para pelajar. Pada hari ini juga kita telah menyalurkan sumbangan RM20,000 kepada 4 buah sekolah di Penampang untuk sekolah-sekolah ini mengekalkan ataupun meningkatkan lagi kecemerlangan sekolah mereka, terutama terkait dengan persiapan SPM dan STPM yang akan menjelang pada ujung tahun ini ataupun awal tahun ini. 20,000 itu untuk satu sekolah kan? 20,000 satu sekolah. Jadi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Yayasan Bank Rakyat adalah 80,000. Mengenai pelajar tercicir yang tidak mengambil peperiksaan SPM, Iwan berkata perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Kabinet. Perkara mengenai dengan jumlah besar dropouts remaja yang tidak mengambil SPM ini dibincangkan di dalam Kabinet. Oleh itu, di peringkat kementerian kita juga mahu menjadi sebahagian daripada penyelesaian masalah, di mana kita berhasrat untuk menjadikan keusahawanan sebagai satu option kepada mereka untuk mereka ceburi, karena tanpa sijil SPM sudah tentu mereka menghadapi cabaran untuk memasuki mana-mana kolej dan universiti yang mensyaratkan pemilikan sijil SPM. Jadi apa opsinya? Yaitu kita mahu membangunkan satu modul keusahawanan yang saya panggil sebagai TVET keusahawanan, satu kursus keusahawanan yang ditarafkan, yang diakreditasikan, dan seterusnya diberikan pembiayaan permulaan untuk remaja-remaja ini memulakan perniagaan. Iwan berkata bagi meneliti seterusnya melaksanakannya, beliau telah berjumpa dengan Lembaga Pengarah Institut Keusahawanan Negara INSCEN untuk melihat bagaimana modul TVET keusahawanan itu boleh dibangunkan sebagai option kepada golongan muda memulakan perniagaan. Kita buka juga kepada mana-mana anak muda yang mungkin lepasan SPM, lepasan STPM, lepasan pengajian tinggi juga, untuk memulakan perniagaan. Jadi ini kita sedang teliti, kita sedang bincang, kita sedang proses modulnya, dan mudah-mudahan tahun hadapan bolehlah kita melancarkan program ini. Iwan berkata sebagai permulaan di bawah SME Corp, satu daripada agensi kementeriannya, program Tunas Usahawan telah ditambah baik, iaitu jumlah pembiayaan ditambah kepada RM30,000 berbanding RM15,000 sebelum ini. Sementara itu, penerima insentif pelajar cemerlang SPM dan STPM 2022 mengucapkan syukur dan penghargaan kepada Yayasan Bank Rakyat. Yayasan Bank Rakyat terus melakar pencapaian membanggakan. Yayasan Bank Rakyat YBR terus melakar pencapaian membanggakan sepanjang tempoh penubuhannya dan baru-baru ini dinobatkan sebagai Yayasan Terbaik 2023 bagi kategori perbankan oleh CSR Award Malaysia sebanyak 3 kali berturut-turut. Pengerusi Yayasan Bank Rakyat, Datuk Philip Lasimbang berkata, selain itu, hasil dapatan Wiki Impact YBR telah disenaraikan sebagai salah satu daripada 7 yayasan yang mendapat markah penuh bagi setiap penilaian ketelusan yang dijalankan lebih 1,600 yayasan di seluruh Malaysia. Pencapaian yang dikecapi ini merupakan bukti komitmen, disiplin dan semangat tinggi setiap warga kerja Yayasan Bank Rakyat dalam memperjuangkan pendidikan demi meningkatkan kualiti pendidikan negara, katanya. Yayasan Bank Rakyat telah berjaya membuat pelbagai pencapaian sepanjang tempoh YBR ditubuhkan. Antaranya, baru-baru ini Yayasan Bank Rakyat telah berjaya dinobatkan sebagai Yayasan Terbaik 2023 bagi kategori perbankan oleh CSR Malaysia, dan ini sudah 3 kali berturut-turut. Tidak cukup dengan itu, hasil dapatan Wiki
pendidikan. Yayasan Bank Rakyat telah diselenggarakan sebagai salah satu daripada 7 yayasan yang telah mendapat markah penuh. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Penyerahan Insentif Pelajar Cemerlang SPM dan STPM tahun 2022 di Dewan Sekolah Menengah St. Michael Penampang pada Rabu. Majlis ini disempurnakan oleh Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi yang juga Ahli Parlimen Penampang, Datuk Iwan Benedict. Philip berkata, YBR menjadi antara badan pembiayaan pendidikan terbaik yang menyediakan pelbagai jenis bantuan kepada masyarakat kurang berkemampuan, khususnya dalam pembangunan pendidikan. Di majlis ini, YBR memberikan sejumlah insentif berbentuk wang tunai berjumlah RM61,500 kepada 146 pelajar cemerlang SPM dan STPM tahun 2022 di sekitar Penampang. 29 pelajar cemerlang SPM yang mendapat keputusan 6A menerima RM350 setiap seorang. 26 pelajar yang mendapat 7A menerima RM400 setiap seorang. Manakala 27 pelajar yang mendapat keputusan 8A menerima RM450 seorang. 17 pelajar yang mendapat keputusan 9A dan ke atas menerima RM500 seorang. Manakala pelajar cemerlang STPM yang mendapat keputusan 3.00 hingga 3.49 menerima RM400 dan keputusan 3.5 dan ke atas menerima RM500. Philip berharap insentif itu sedikit sebanyak dapat membantu para pelajar dalam menanggung perbelanjaan untuk memasuki alam pengajian di institusi pengajian tinggi. Katanya, majlis pemberian insentif pelajar cemerlang ini adalah selari dengan matlamat memotivasikan murid dan guru agar terus berusaha mencapai kecemerlangan. Yayasan Bank Rakyat amat memberi penekanan terhadap soal pendidikan kerana antara objektif penubuhan kami adalah untuk meningkatkan taraf sosial ekonomi di masyarakat melalui nilai pendidikan yang mempan. Wan An